سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 2, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 2, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa awdaha mushkilatil kitabi wal ahadithin nabawiyyati wa atharis salihina wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin. Wa awdaha mushkilatil kitabi wal ahaditsin nabawiyyati wa atharis salihina wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin. Dan membukakan keduanya, kedua kitab Minhajul Abidin dan juga kitab Ihya Ulumuddin, dan mewadihkan ni, dan menerangkan dan menyatakan kesamaran Al-Quran dan ahaditsin nabawiyyati, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asar ni perkataan orang yang salihin, dan segala perkataan ulama yang mahir lagi arifin, dan membukakan keduanya dan mewadihkan kesamaran Al-Quran dan ahaditsin nabawiyah, dan membukakan kedua kitab Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, dan mewadihkan, didatangkan terjemahan dengan membukakan hak asal tu, wa awdaha, dan mewadihkan keduanya dan menerangkan, menyatakan keduanya, kedua kitab Minhaj dan kitab Ihya, mushkilatil kitab, kesamaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sambungan masih lagi di muqaddimah kitab, permulaan kitab, dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan, yang memberi akan hamba yang salikin, hamba yang menjalani perjalanan penyucian rohani dengan kitab Minhajul Abidin. Dan Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memuliakan akan orang yang salikin dengan pemberian Allah, limpah kurnia Allah dengan kitab Ihya Ulumuddin, yang mana kitab Minhaj, kitab Ihya Ulumuddin yang diberi oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah ni,
karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang mana kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, kedua-dua kitab ni, kitab Minhaj dan kitab Ihya, adalah diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab Minhaj, kitab Ihya, itulah diri perjalanan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang terkandung dalam kitab Minhaj dan kitab Ihya ini dalam perkara dan berkaitan kitab agama ni, dia tidak ada rekaan sendiri. Cuma ulama ni susun, ulama susun dalam kitab Minhaj, Imam Ghazali susun dalam kitab Ihya, Imam Ghazali susun, apa semua tu, itu semua adalah perjalanan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kitab-kitab muktabar yang lain. Kitab apa sekalipun, kitab tauhid ke, kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, semuanya adalah perjalanan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adalah pembahagian ilmu tu. Tidak ada pembahagian ilmu. Pecah ilmu tauhid suku, ilmu fiqh suku, ilmu tasawuf suku. Kemudian dalam kitab tauhid, fiqh, tasawuf ada satu tajuk. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah seumpama tu. Cuma ulama ni untuk memudahkan kitanya, ulama susun ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, pembicaraan bab pegangan, mereka susun dalam kitab tauhid suku. Hak berkaitan dengan ibadah zahir, susun dalam kitab fiqh suku. Berkaitan dengan ketaatan batin, bubuh dalam kitab tasawuf suku, susun gitu. Ni ulama belaka susun ni. Tapi apa yang ada dalam kitab-kitab muktabar, itulah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohlah, hak kita duk ngaji semua-semuanya, contohnya kitab fiqh. Kitab fiqh ni dia ada ni, dia ada bab taharah, dimulai dengan bab taharah, barulah masuk bab solat, masuk bab jemaah, masuk bab Jumaat, masuk bab jamak qasar. Masa Nabi tak ada susun gitu tu. Bicara bab taharah, bab bersuci, tak ada masa Nabi. Syariah diturunkan sebagaimana apa yang berlaku pada masa tersebut. Cuma ulama susunlah. Ada kita nak semayang, syarat yang paling besar solat adalah taharah. Taharah syarat yang paling besar ketika kita nak solat tiang agama. Lepas tu dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah tu, bab taharah ni ahammiyatun kabiratun fil Islam. Perkara yang penting, yang besar dalam Islam. Sebab apa? Sebab taharah menjadi syarat utama untuk sah solat tiang agama. Jadi perkara yang penting, yang besar dalam agama bab taharah. Jadi ulama fiqh pun nak bicara semayang, buat tajuk taharah lah. Biar tajuk suku. Buat tajuk suku benda taharah. Itu ulama yang susun mereka tu. Walah taharah bukan tajuk suku, taharah tajuk semayang sebenarnya. Buat tajuk suku, itu ulama mereka tu yang susun. Ada ni. Muka kitab tasawuf, contohnya kitab Penama Bagi Hati, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, terjemah daripada kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Cuma dalam kitab Arba'in fi Usuluddin ni dia ada 40 bab, 40 fasal, 40 tajuk. Arba'in tu 40. Bukan kitab hadis Arba'in Imam Nawawi tu, atau hadis 40. Ni Arba'in di sini dia ada 40 tajuk dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Dia ada 40 tajuk. Dipecah kepada 4 bahagian. Dia baca ada 4 aksam, 4 bahagian.
al-qismul awal, al-qismus sani, al-qismus salis, al-qismur rabi'. Dia ada bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat. Kemudian bahagian pertama, kedua, tiga, empat pecah pula pada 10 tajuk. Itu jadi 40. Arba'in fi usuluddin. Hak bahagian pertamanya tauhid, dia ada 10 tajuk. Dia ada 10 tajuk. Yang saya biasa sebutnya, contohnya tajuk iradah dalam kitab Arba'in fi usuluddin. Hak bahagian pertama tu tajuk iradah, 9 muka surat. Panjang pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat lain pendek je. Sifat iradah yang paling panjang. Itu di bawah tajuk yang pertama. Tajuk kedua hak fiqh pula. Fil a'mali zahirah, pada amal-amal hak zahir. Dimulai dengan sembahyang, zakat, puasa, haji. Tu hak bab yang kedua. Bab yang ketiga baru cerita bab tazkiyatul qalbi anil akhlaqil mazmumah. Nak cerita bab menyucikan hati daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak. Barulah pergi pada bab yang keempat, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Jadi kitab Panduan Berganti ambil ni lah, ambil bahagian ketiga, ambil bahagian keempat. 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Tapi ni kitab Imam Ghazali. Mula-mulanya bicara tauhid dulu 10 bab. Bicara fiqh dulu yang kedua 10 bab. Lepas tu baru bicara bab sifat kecelaan 10 bab. Sifat kepujian 10 bab. Ni jalan Imam Ghazali. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau ngaku jalanan Imam Ghazali, lepas tu tasawuf je, tauhid tak peduli, fiqh wak lebih kurang, hak tak baca sendiri. Sekarang ni mudah je nak baca sendiri kitab Imam Ghazali ni. Mudah je. Ada Rumi belaka dah. Minhaj pun ada Rumi belaka dah sekarang ni. Mana-mana kitab ada Rumi belaka dah. Bukan kata Minhaj, kitab Hikam pun ada Rumi, gomoh Rumi je. Senang kat sekarang ni. Ada ni. Lepas tu dia banyak membaca sendiri, buka dalam kitab-kitab besar-besar membaca sendiri. Lepas tu guna nama kitab, kitab besar-besar. Orang pun, tu kitab besar. Dibaca je. Lepas tu jumpa satu tempat di dalam tu, lepas tu dia ambil nama kitab. Pada satu yang dibacanya. Itu pasang sekarang. Jadi, baca kitab Imam Ghazali, tapi tak ada tauhid, tak ada fiqh. Itu bukan. Sebab tu saya biasa sebut, kalau saya sebut ni, hak tunggu-tunggu sebut semua. Yang kita mengajar ni, kita ni bukan kata mengajar, hak terdetik di hati pun masyar belaka. Ada ni. Hak terdetik di hati, hak bukan khawatir lah. Khawatir tu hak tu bukan ikhtiari lah. Hak mari azam di hati, nak buat baik, nak buat buruk, azam tu. Khawatir lintasan tu tidak. Hak tu syarat ambil salah. Maknanya semua perkara akan mahsyar sama telah kita mengajar. Sebab itulah kita mengajar tiap-tiap patah, tiap-tiap baris, tiap-tiap muka surat mahsyar belaka. Sebab apa? Sebab apa yang kita duk mengajar ni, tuan kitab dia ada. Ini ilmun yuntafa'u bih bagi tuan kitab. Yang mana pahala yang berpanjang bagi tuan kitab. Jadi sampai masa tuan kitab nak terima pahala ni, semuanya orang yang baca kitab dia mahsyar belaka. Ada ni. Kalau kita baca tu betul mengikut kehendak tuan kita, alhamdulillah. Kalau kita baca sendiri, kita pergi faham kod lain, kita pergi hurai kod lain, tuan kita akan dakwa kita daripada mahsyar. Kita belajar dengan siapa? Bila sebut gitu, payah nak ngajar kalau gitu. Betul lah. Kena berguru boleh kita nak ngajar agama ni. Biar ada guru sampai ke tuan kita. Ada ni. Ke kita ingat ke kita belajar ke kita mengajar ke kita belajar ke setakat atas dunia ni, setakat atas masjid ni je, setakat atas surah ni je. Tak, semua akan berhadapan di mahsyar. Hak tu saya ada pesan semua. Kitab ni saya ngajar ni, guru saya ajar. Hak guru saya ajar ni ilmu yutafa'u bi, bagi dia pahala bagi dia. Mana kalau kita ajar bertepatan dengan kehendak dia, alhamdulillah lah. Hak tu guru hak mengajar. Tapi bukan tuan kita. Tuan kita ni Syekh Daud pula.
Kitab Minhaj pula Syekh Daud terjemah daripada Imam Ghazali pula, bukan Syekh Daud sendiri. Tu panjang, talian tu panjang. Tapi kalau membaca sendiri, silsilahnya tidak ada, nak letak mana? Ada ni. Silsilahnya tidak ada. Ada ni. Jadi kalau jalan Imam Ghazali, tauhid, fiqh, tasawuf. Cuma nak ceritanya, kitab Penawar Bagi Hati ambil bahagian ketiga, keempat aja dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Susung. Kalau kata sifat mazmumah dimulai dengan ghadab, disusuli dengan hasad, disusuli dengan kedeku, disusuli dengan kasih akan kemegahan. Disusung tu, nafsu Nabi tak susung gitu. Ulama yang susung. Masuk pula kepada sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang pertama, taubah. Kenapa dimulakan dengan taubah? Sebab taubahlah permulaan. Perjalanan kita punya cara ni dimulai dengan taubah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, taubah adalah penyaringan dipanggil. Pada penyaringan. Orang yang nak jalan agama, penyaringan dia taubah. Kalau tak ada taubah, out. Dia panggil penyaringan. Pada ni. Saringan tu apa anda ni? Bukan saringan orang berlari tu kat saringan kot. Saringan pertama, saringan kedua. Mana apa penyaringan? Penapisan lah tau. Penapisan. Jadi orang berlari saringan tu tapis juga tu. Mana hok selu-selu tu keluar lah maknanya. Aku mana? Jadi tengok orang berlari kan? Dia ada saringan tu maknanya hok kengeh-kengeh, hok berlari dak gagah tu keluar awal lah. Biar hok ngelah tu hok gagah-gagah belaka. Ni gitulah tau. Tu saringan tu. Jadi penapisan. Taubah ni penapisan. Dimulakan dengan taubah. Nak mari taubah ni kena ada khauf. Disusuli dengan sifat khauf, takut akan Allah. Bila kita takut akan Allah, pasti kita akan zuhud. Disusuli pula dengan sifat zuhud. Nak zuhud ni kena kuat, kena sabar. Disusuli pula sifat sabar. Kita dalam kehidupan ni dua. Ada perkara yang kita nak, ada perkara yang kita tak mahu. Hak kita nak, kita syukur. Hak kita tak mahu, kita sabar. Jadi dua tak lari. Lepas daripada sabar, dibicara pula sifat syukur. Pada ni. Ni contoh. Susung tu Imam Ghazali yang susung. Taubah, khauf, zuhud, sabar, syukur. Imam Ghazali susung lah. Tapi disusung ada hikmah dia. Tapi masa Nabi susung tak gitu? Tak. Tapi apa yang ada dalam kitab tu, itulah diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kitab Minhaj, kitab Ihya Ulumuddin, ada diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama susung untuk memudahkan kita. Pada ni. Ulama susun, Imam Ghazali susun dalam kitab Minhaj Ihya untuk memudahkan kita. Tapi dalam kitab Minhaj, yang pertama penekanan yang paling besar ilmu. Dalam kitab Ihya, ilmu. Dalam kitab Ihya, ilmu dia ada 7 tajuk. Ilmu dia ada 7 tajuk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan dia ada satu tajuk pada membicarakan berkaitan dengan ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu sihir kita maklum. Ilmu nujum kita maklum. Ilmu yang tercela pada syarak laginya, ilmu yang pada anggapan umum itu ilmu yang baik, ilmu yang terpuji, tapi bukan ilmu yang baik. Mana dia kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita mengarung pada ilmu yang mana kita tidak dapat faedah pun daripada ilmu. Sebab apa? Cerita Nuh buat makam. Orang sampai situ, kita ni cerita dengar je. Apa yang kita boleh faedah? Bukan bicara hal kita pun. Cuma akhirnya kita jadi khoyal. Perasan macam kita dah duduk situ tu. Sebab itulah dalam kitab Hikam Tengku Pulau Mani, jangan kita mendatangkan ilmu hakikat kepada bukan ahli. Naya dia. Maka anaya ni kamu akan dia. Bapa anaya syariat pun tak lepas dengan ajar kita hakikat ke dia. Boleh ke apa?
Anayanya kat mana? Dia jadi khoyal, dia jadi perasan, dia berasa macam ada maqam, ada kedudukan. Orang-orang ramai ni orang maqam, ekor mati je dia tengok orang ramai-ramai. Kita ngaji kita hakikah, kau dak bengah. Tingginya orang tahap mereka, Allah, kitanya jauhnya dengan mereka, kau dak bengah. Itu ngaji kita hakikah dengan guru yang mursyid. Ni dak ngaji kita hakikah, cakap kau sombong. Tapi cakap sombong satu hal, jangan duk letang. Letang angin. Faham tak ni? Tak ada apa-apa merah telinga dah. Ada satu kali tu, ustaz tu dia cerdik sikit. Kawan ni merah dah telinga. Lah saya ni tak ada makam, tapi saya relax sejuk je lagi. Awak ni ada makam, telinga merah dah. Boleh ke syaitan dah awak ni. Senyap kawan tu dah. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Dah tak setuju dia. Dia nak supaya kita, betul kamu makam tinggi. Allah lupa hidung dia. Dia nak tu. Letang kau. Siap pada ni. Orang biasa gini ni. Dia kau sombong. Kita mengaji kita hakikah, kita hikam, kita adrun nafi. Tak bengah lah jawapan dia. Mana kita insahri tak ada, kitanya jauhnya, kita dengan mereka. Hak tu hak pada layak mengaji. Tapi kalau bukan ahli, maka anayai kamu akan dia. Kalau kita hikam tak kumpulan mana. Apa anayai? Tak dia. Syariat tak mengaji dah. Lepas tu pula dia perasan. Kita benda ni hak saya cerita ni, kalau kita jenis banyak kawan, kita kawan belaka. Ada orang dia kawan belaka. Ada orang di kawan belaka. Dia kawan belaka. Orang masjid dia kawan, orang tak masjid pun dia kawan. Dia kawan belaka. Boleh faham saya kata ni? Nak boleh faham? Hak pasal gini ni. Hak pasal cakap tinggi. Dia jumpa dengan kita ni, dia tak kenal lagi kita. Dia nak cerita hakikat dah kita. Dah kita ni siapa yang nak cerita hakikat kita ni? Tak sudah ceritalah. Dia nak nyehu. Sebenarnya pada ni. Ni naya ni kata kita ikan tenaya. Maka anayai kamu akan dipunuh ke dia. Ada ni. Jadi dalam kitab Ihya mengatakan belajar ilmu yang memang bukan hak kita pun. Contoh dalam kitab Ihya mengatakan dia belajar daqiqil ilm qabla jaliliha. Dia belajar ilmu yang khafiha qabla jaliha. Mana apa ni? Dia mengaji kitab ilmu-ilmu yang daqiq, yang hak seni-seni, hak halu-halu. Ilmu hak zahir-zahir ni tak ngaji. Ilmu hak ilmu yang tersembunyi, ilmu rahsia-rahsia, dia tak ngaji ilmu hak asas-asas tu. Ini kita Ihya kata mazmumun fi haqqi. Ilmu ni ilmu yang tercela bagi dia pada hak dia. Ilmu tu sebenar. Ilmu yang daqi, ilmu yang halus-halus tu ilmu sebenar. Ilmu hakikah, ilmu yang seni-seni, bicara halus-halus, itu ilmu sebenar, tapi tercela bagi dia. Sebab apa? Sebab ilmu asas dia tak ngaji. Ini yang kita kata ilmu yang tercela pada syarak. Dia ada tajuk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ihya Ulumuddin pun cerita bab adab belajar, adab mengajar. Panjang dalam tu. Adab belajar, adab mengajar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia ada 7 tajuk dalam pembicaraan bab ilmu dalam kitab Minhajul Abidin. Kita nak belajar ni macam mana? Belajar kita kena jaga tertib dia. Susunan ilmu kena jaga. Kita kena mulai dengan hak penting dulu. Sebab Imam Ghazali kata umur kita ni ialah umur kita singkat. Umur kita bukan luas, masa kita pula singkat. Jadi Imam Ghazali kata dalam adab belajarnya kita kena ra'i, pelihara tertib. Jaga tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian kena mulai dengan hak aham dia, hak penting dulu. Tauhid ni jangan duk ngaji siapa ke hak fardu kifayah mula-mula. Hak penting dulu, fardu ain dulu, biar lepas dulu tu. Kita nak mendalami ilmu tauhid hak fardu kifayah. Dan fardu ain fiqh beres ke dak lagi? Fardu ain tasawuf beres ke dak lagi? Ni. Maknanya selain daripada jaga tertib ilmu,
Kena jaga keutamaan tiap-tiap ilmu tu. Ni adab orang yang belajar. Hak dalam kitab Ihya Ulumuddin. Adab orang belajar. Lepas tu dia panjang pula cerita adab orang yang mengajar macam mana pula. Dalam kitab Ihya. Hak ni lah hak syariat mengatakan itulah diri syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu sendiri ada wajib aini, ada wajib kifai. Jadi kena utamakan fardu ain dulu. Pada ni ada orang dak dan ditipu kita tauhid, dia ngaji hak dalam. Pekoh tak ngaji pun lagi, tasawuf tak ngaji pun lagi. Pekoh pula dia ngaji bak robok-robok hak fardu kifayah. Tapi hak asas-asas fardu ain tak lepas pun. Tasawuf itu juga dia ambil ni hak tinggi-tinggi je. Tasawuf syariat dia tak ngaji. Ni apa ni? Dia tak jaga tertib dan tak memulai dengan hak keutamaan, hak penting dulu. Hak tu kena jagalah. Apa? Itu jalanan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada pembahagian. Ni fardu ain. Hak ni fardu kifayah. Hak ni sunat-sunat ni. Faham tak ni? Bukan buat ringan hak sunat. Tapi hak fardu ain hak asas kena selesai hak ni. Tak cukup fardu ain saja, ngaji lebih sikit. Dah lepas dah fardu ain, ngajilah lebih sikit fardu kifayah. Takkan nak ngaji fardu kifayah saja, hak sunat tak mau ngaji ke? Hak sunat nak ngaji juga. Tu bab ilmu, bab amal gitu juga. Amal hak asas-asas fardu ain dulu kita ngaji, kita beramal. Jaga hak fardu ain dulu. Zahir batin kita jaga hak amalan fardu ain. Patut fardu kifayah jangan kita lupakan. Hak sunat, hak tu menampung hak amal-amal kewajipan kita yang tidak sempurna. Kena penting hak sunat pula. Tapi nak penting hak sunat pun, hak fardu, hak wajib-wajib tu ya cukup. Hak wajib tak cukup, nak pergi gomoh hak sunat, tu tertipu pula. Jadi perjalanan seumpama ni, inilah diri perjalanan syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama susun comel dah. Contoh dalam kitab sekurang-kurang kitab Minhajul Abidin. Yang mereka tadi susun dah macam mana kah hak jalanan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat mengatakan lagi dan membukakan keduanya dan mewadihkan, menerang, menyatakan keduanya, kedua kitab Minhaj dan kitab Ihya akan kesamaran Quran dan ahadisin nabawiyah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah kita ni kalau baca Quran, kalaulah kita boleh fahamlah dia punya terjemahan. Sebab kita ngaji jugalah sekolah-sekolah Arab ni, kita faham keterjemahan. Tapi pengertian ayat yang sebenar tak jelas kitanya. Kita setakat faham ayat ni kalau bahasa Melayu maksud dia gini. Apa dia punya tafsiran huraian kehendak ayat? Tu panjang tu. Ni panggil kesamaran Quran. Dia tak boleh hanya ambil ni ayat ni zahir gini. Jangan. Sebab ayat kena tafsirkan dengan ayat. Ayat kena tafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kena tafsir sebagaimana tafsir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama tafsir. Ni pula huraian dia tu kena balik pada ulama. Bukan kita hanya ambil terjemahan semata-mata, bukan. Jadi hak kitab Minhaj, kitab Ihya ni nak menerangkan hak Quran hadis ni lah. Hadis pula ratus-ratus ribu pula hadisnya. Nak menghuraikan kehendak hadis tu macam mana. Kitab Minhaj, kitab Ihya yang menerangkan, yang membuka, yang menerang, yang membuka akan kesamaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Daud menyandarkan kepada kitab Minhaj dan Ihya yang menerangkan, yang membukakan. Ni hak saya ngaji ni. Mana diisnadkan, disandarkan, membuka dan mewadihkan, menerangkan kepada Minhaj dan kitab Ihya, dipanggilkan isnad majazi. Isnad sandar kepada sebab. Mana kitab Minhaj dan kitab Ihya tu sebab sahaja yang menerangkan yang hakikinya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak masa ngaji tu guru ayat benda terang. Yang mana cerita kitab Minhaj, kitab Ihya yang membuka, yang menerangkan kepada kita kesamaran Al-Quran dan hadis. Itu sebab je hakiki yang menerangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab tak wi bekah, makhluk tak wi bekah. Dah ni jadi terbuka, jadi terang. Kita tu panggil apa? Sandar kepada asbab, dia panggil isnad majazi. Sandar sementara. Hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni masa ngaji tu sebut sama benda-benda gini. Ada ni. Macam kita duduk sandar cakapan harian tu lah. Hak tu duduk sandar cakapan harian tu. Kenyang kerana makan, hilang dahaga kerana minum, sembuh penyakit kerana kita berobat. Tu semua isnad majazi belaka tu. Sandar kepada asbab. Nasi lah asbab, air lah asbab, obat lah asbab. Obat kita makan, kita pun sandar pada nasi, sandar kepada air, sandar kepada obat. Isnad majazi. Ni sandar kepada kitab Minhaj ni, kitab Ihya ni yang membukakan, yang menerangkan. Tak. Hakikinya yang membuka, yang menerang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Mana kita dah cakap tu, cakap isnad majazi belaka tu, tak ada salah-salahnya. Tak ada salahnya. Tapi tempat kita ni jangan obat. Siap cakap obat, punah ganah lalu lah. Ibu syirik lalu kat orang. Omong ni makan. Apa panggil? Isnad majazi. Macam sinilah. Kitab yang membuka, kitab yang menerangkan. Tak? Yang membuka hakiki ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menerangkan hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya dipanggil isnad majazi, sandar kepada asbab, sandar sementara, bukan sandar hakiki. Dan asar orang yang salihin, perkataan orang-orang yang soleh, dan segala perkataan ulama yang mahir lagi arifin. Jadi kitab Minhaj ni diambil perkataan-perkataan orang soleh, dia pun perjelaskan. Diambil perkataan-perkataan ulama-ulama yang mahir, yang rasikh, ulama-ulama yang arif billah, aulia illah. Lepas tu dalam kitab Minhaj ni dia banyak datangkan perkataan-perkataan ulama. Selain daripada perkataan guru kepada Imam Ghazali, berkata guru kami, kata Imam Ghazali. Dia datang ke perkataan guru, kemudian dihuraikan. Dia datang ke perkataan ni aulia illah, kemudian dihuraikan. Itu Minhaj, itu kitab Ihya Ulumuddin. Ulama yang mahir lagi arifin ni arifillah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengenal Allah permulaan agama tu budak-budak tu. Mengenal Allah permulaan agama itu ilmu budak-budak yang kita kena ajar pada anak kitanya apabila anak kita boleh memahami apa yang kita kata. Bukan 7 tahun ajar sembahyang 7 tahun. Ajar mengenal Allah ni apabila anak kita boleh terima dah. Kita pun cerita Tuhan tahu belaka tu, Tuhan tengok belaka tu. Ada ni abang apa tu? Ajar mengenal Allah. Bila kita ajar anak kita Tuhan tahu, Tuhan tengok, bila kita ajar? Umur 7 tahun? Dah reti dah dianya, kita pun mulalah ajar selo-selo. Mana apa tu? Itu ilmu budak-budak, ilmu mengenal Allah peringkat permulaan. Pada supaya balik anak kita dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasul, lengkap ke 6 rukun iman. Balik dalam keadaan Islam yang beriman. Kalau tidak, balik dalam keadaan Islam juga, imannya tidak ada. Tanpa ma'rifatullah, imannya tidak ada. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Islam di sisi zahir, walaupun semai puasa tak tinggal sekalipun. Hak tu hak ma'rifatullah, hak mula-mula sekali tu, kata hak budak-budak tu. Ni arifin, orang mengenal Allah ni noh, makrifah khasah, makrifah aulia. Sekarang ni hidup-hidup lagi tuangnya.
Hidup-hidup lagi. Nama dia Al-Arif Billah. Arif Billah dah dia ni. Kata hebat dia ni. Arif Billah. Mana apa ni? Wali Tuhan dia. Dia pun nama dia wali Tuhan. Apa? Sekarang ni orang ngaku wali. Ramai pasal ngaku wali. Masa dah internet lagi. Saya wali. Kalau tidak, kalau memusuhi wali, memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Kau dok kata wali, merah telinga. Nak suruh kata wali. Arif Billah nama. Orang sekarang ni tak tahulah. Arif Billah ni orang kemudian yang tulis. Imam Ghazali Arif Billah. Syekh Daud Arif Billah. Syekh Daud yang tulis ke dia Arif Billah? Tak. Bukan Syekh Daud yang tulis. Bukan Syekh Daud yang tulis. Dialah Arif Billah. Orang yang tulis. Macam di awal kitab ni. Al-Alimul Allamah Al-Arifur Rabbani Maulana wa Qudwatuna Al-Syeikh Daud bin Abdillah Al-Fataniyu. Al-Arif. Bukan Syekh Daud yang tulis. Orang kemudian yang tulis Arif Billah. Aulia Syekh Daud ni. Imam Ghazali pun Al-Arif Billah. Orang kemudian yang tulis. Murid dia yang tulis. Orang kemudian yang tulis. Bukan Imam Ghazali yang tulis nama dia Arif Billah. Tengok dalam FB pun Arif Billah. Jangan main kot Tok Wali ni main FB. Tok Wali pandai agak main FB. Jadi arifin di sini arif hak makrifah khassah, makrifah aulia. Jadi perkataan-perkataan ulama yang mahir, yang Arif Billah ni Imam Ghazali huraikan dalam kitab Minhaj, dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang diberi oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai hak alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disusuli pula dengan wassalatu wassalamu alal qaili ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Selepas bismillah kemudian alhamdulillah, kita akan menyusuli pula dengan selawat dan salam sebagai pendahuluan bagi kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.